Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak masuk aplikasi pembezaan yang terakhir, iaitu perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti, iaitu yang keempat yang ni. Kita dah cover yang pertama, kedua, ketiga. So, hari ni yang keempat dan settle bab ni. Dan saya insyaAllah akan buat soalan kebat lah. Ini yang kita nak fahamkan konsep dulu. Alright. So, untuk perubahan kecil dan penghampiran ni, saya nak buat dua benda je. Iaitu perubahan, memang dua benda ni lah. Cuma saya simplekan dia. Saya tak ikut buku. Maksudnya bukan tak ikut buku, tak ikut syllabus. Tapi saya ikut yang senang nak faham. Alright. So, sekarang yang pertama saya akan tumpukan iaitu perubahan pada X dan Y. Iaitu perubahan kecil lah. Dan yang kedua adalah nilai Y yang baru. So, nanti kita tengok apa benda nilai Y yang baru ni. And first, yang pertama, jom kita mulakan. Apa-apa pun, cara untuk ingat, saya akan buat macam ni tau. Kita selalu tahu dy over dx, betul kan? So, dy over dx ni sebenarnya bila perubahan tu dia kecil sangat. So, dia sebenarnya kita boleh buat macam ni. Approximately, iaitu menghampiri. Sekejap. Ni dy dx ni, dia akan kecil. Macam ni, dia macam lengkoi tau. Dy over dx. Macam tu. So, ini maksudnya perubahan kecil pada y over perubahan kecil pada x adalah menghampiri dy over dx yang sebenar. So, memang kecil lah perubahan tu. Sebagai contoh, kalau contoh saya cakap x berubah dari 3 kepada 3.01. So, untuk cari perubahan bagi X adalah saya akan buat 3.01 tolak 3. So, dapat 0.01. Ini kita panggil sebagai perubahan bagi X. Macam mana kita nak kira? Kita ambil nilai yang baru tolak nilai yang lama. Okey. So, dari sini kita boleh dapat peratus juga. Saya lupa perubahan pada X dan Y dengan peratus juga. So, saya akan cari peratus dan perubahan and peratus perubahan. So, saya tunjuk terus sebab peratus perubahan ni mudah je. So, macam mana kita nak tahu peratus perubahan? Kita tengok berapa perubahan. Dx over nilai sebenar yang X. Macam kita selalu cari peratusan, kita akan ambil yang original. Original akan di bawah. So, kat sini kita nak cari peratusan bagi perubahan X. Kita akan letak perubahan bagi X iaitu 0.01 per dengan nama original dia. Original dia adalah 3. So, darab dengan 100 nak kira untuk peratus. So, tekan kalkulator 0.01 bagi 3 darab dengan 100. So, dapat kat sini perubahan dia adalah 0.33%. Alright, ini adalah perubahan. Untuk Y pun sama sahaja. Untuk cari perubahan Y, kita buat macam ni juga. Cumanya sekarang ni, kalau dia bagi X, dia akan suruh kita cari perubahan Y lah. Okay, tak apa. Nanti kita tengok soalan untuk fahamkan konsep ni. Okay, so jom kita buat soalan untuk fahamkan konsep perubahan bagi Y dengan perubahan bagi X. So, ini adalah soalan dari buku teks iaitu latihan kendiri 2.14. Saya akan buat dua soalan iaitu 1A dengan 1B. Kat sini 1A dengan 1B. 1B pula, 1A dengan 2A. And then yang untuk nilai Y yang baru nanti saya akan tambahlah, iaitu saya akan jawab lagi lah nanti. So, kita jawab dulu 3 dengan 4 ni. So, yang pertama ni 3 dengan 4 pula, 1 dengan 2. So, 1A, bagi setiap fungsi berikut cari perubahan kecil. Okay, so bila perubahan kecil, kamu tulis dulu yang lengkoi ni di dalam Y. So, dy. Okey, perubahan dalam Y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam X yang diberi. Maksudnya dia bagi perubahan dalam X ni berapa. Dia diberi. So, dia suruh kita cari dy berapa. Okey, so jom kita tulis. Untuk formula macam tadi, tulis je dulu iaitu dy over dx
menghampiri dy over dx. So kita nak cari sekarang dy. Saya tulis dy. Then saya gerakkan dx. Macam ni. Sorry, ni ada lengkoi. So dx. Jadi sekarang apa-apa pun, of course, for sure, ni tajuk pembezaan. Mestilah kita kena buat pembezaan. Dan kita ada nilai perubahan kecil bagi x lah. Iaitu yang ni. Jom kita tengok 1a. So 1a dia bagi 4y sama dengan 4x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2. Lepas tu dia kata x menokok. Menokok dengan menyusut ni you guys kena tahu, iaitu saya lupa nak terang. Menokok. Menokok ni adalah pertambahan, iaitu positif perubahan dia. Kalau contoh kat sini, dia dari 3 ke 3.01. So ini adalah menokok lah, dia naik. Kalau lagi satu, iaitu menyusut. Menyusut adalah negatif. Contoh kalau saya cakap perubahan bagi x ni adalah dari 3.01 ke 3.00. So ini dia makin mengecil. Jadi dia menyusut lah, dia turun. Okey, kalau nak tengok menyusut perubahan dari x dia, kita macam biasa formula dia still sama, iaitu kita akan ambil yang besar pula, yang terbaru tolak yang lama. So kita akan dapat kat sini 3.00 tolak 3.01. So kita akan dapat negatif 0.01. Okey, ni maksudnya menyusut. Kalau soalan tu dia tak cakap dia cakap menyusut sebanyak 0.01, kamu kena tahu sendiri, iaitu perkataan menyusut ni melambangkan negatif. Jadi kat sini kita dapat dx dia adalah negatif 0.01 lah. Kalau kamu careless, kamu tak letak negatif, kira salah nanti. Alright. Okay, so kat sini sambung baca tadi. Bila jawab soalan baru nampak. Apabila x menokok daripada, so dia kata menokok daripada 1 kepada 1.05. So dia kata x kan. So saya highlightkan kat sini x. Jadi bila x, saya tulis dx. D lengkoi perubahan bersamaan berubah dari 1 kepada 1.05. Saya tunjuk sebab satu-satu sebab saya takut you guys tak faham So untuk tengok dia punya perubahan, saya ambil yang terbaru tolak yang lama. So dapat kat sini 0.05. Jadi kat sini tadi saya dah tulis formula dia, iaitu yang ni. So saya isi sahaja, which is dy depan ni belum cari, darab dengan belakang ni dah tahu 0.05 dx. Okay, then now baru saya nak cari di bahagian depan ni. Bahagian depan ni melibatkan dy dx. Dy dx kita akan guna yang original. So kat sini saya nak kira, saya ambil dy dx, y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. So dy over dx, ni saya tak ulang balik, ni just lakukan pembezaan. So 12x kuasa 2 tolak 6x. Jadi kita dah ada dy dx. Nilai apa yang kita nak ganti dekat x ni? You kena fikir sekarang, iaitu bila awal-awal mestilah kita ambil yang original. So original dia adalah 1. Sebab dia kata dari situ kan. Jadi dekat sini saya akan buat 12 darab 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1. So 12 tolak 6 akan dapat 6. So kita dapatlah nilai dia 6 darab dengan 0.05. So darab 6 darab 0.05. Jadi kita dapat kat sini jawapan dia adalah 0.3. So perubahan dalam y ni adalah 0.3 lah. Okay, so nanti B ni boleh try buat sendiri. And then untuk nombor 2, okay, saya tunjuk lagi satu contoh. So saya padam ni. Okay, soalan nombor 2 dia kata macam tadi juga, kita tengok balik. Dia kata cari perubahan kecil dalam x. Okay, so dia nak cari sekarang perubahan kecil,
yang dilengkoi ni bagi X yang sepadan dengan perubahan kecil dalam Y yang diberi. So dia nak suruh cari yang ni, perubahan dalam X apabila diberi perubahan bagi Y lah. So jom kita tengok. Dia kata A, Y sama dengan 2X kuasa 3/2. So first, sebelum tu kamu nak cari sekarang dx. So tulis dulu formula, which is dx over dy yang menghampiri ni adalah dx yang biasa over dy. Saya selalu buat macam ni sebab dia mudah. Kita terbalikkan siap-siap supaya tak salah algebra. Okay, so dx adalah bersamaan dx over dy darab dengan dy. So kat sini kita tengok, first mesti dia bagi maklumat perubahan y ni. So perubahan y kita tengok dari soalan adalah daripada 16 ke 15.7. So perubahan y adalah dari 16 kepada 15.7. Untuk cari perubahan, bukan yang besar tolak yang kecil tau. Dia ambil yang terbaru, tolak yang lama. So kita dapat kat sini 15.7 tolak dengan 16. So kita dapat negatif 0.3. So sini dah dapat so kat sini dah dapat negatif 0.3. And then nak cari dx dy, of course kita akan dapatkan dy dx dulu. So dy dx kita akan dapat dari sini bersamaan 2 3/2 x 3/2 tolak 1 akan dapat 1/2 cut. So 3x 1/2. Jadi kita nak masukkan nilai x yang apa? Yang original. X ori. So untuk X ori kita tak ada sebab tadi dia dah bagi nilai X. Kali ni yang diberi adalah nilai Y. So kita kena cari dulu nilai X. Macam mana kita nak cari? So dia dah bagi kat sini persamaan dia Y sama dengan 2X kuasa 3/2. So untuk cari X yang ni, kita masukkan nilai Y. Nilai Y adalah dia bagi yang ori tadi 16. So 2x kuasa 3/2. Saya bahagi 16 dengan 2 dulu. So dapat 8. 8 sama dengan x kuasa 3/2. So untuk hilangkan kuasa, cara yang mudah bagi saya, kita darabkan dengan kuasa yang terbalik. Contoh ni 3/2 kan. Saya akan darab dengan 2/3. So saya boleh cut. So hilang. So sini pun saya akan buat 3/2. Bila saya darab belah kanan, belah kiri pun kena darab. Macam tu. So saya dapat kat sini X sama dengan, tekan dengan kalkulator, 8 kuasa 3/2. So kita akan dapat kat sini 3/2 pula, 2/3. Sorry. So akan dapat kat sini 4. Ni 2/3 sebab dia tak boleh sama, dia akan terbalikkan. So 2/3. Macam tu. So dah dapat X sama dengan 4, barulah saya boleh ganti kat sini. 3 darab 4 kuasa 1/2. So saya akan dapat 3 darab dengan 2, which is 6. So yang saya dapat sekarang ni, yang ni adalah dy over dx. Saya nak guna yang dekat sini, yang dekat formula ni adalah dx over dy. So 6 ni sebenarnya 6/1. Bila saya nak guna dx dy, saya terbalikkan je lah, dapat 1/6. So 1/6 darablah dengan negatif 0.3. So dapat negatif 0.05. Ni jawapan dia. Alright, so B tu nanti you guys try. Okay, now saya nak masuk yang kedua, iaitu nilai Y yang baru. Untuk cari nilai Y yang baru, kita akan guna contoh soalan lah. Saya nak tulis dulu Y ori, Y baru, ataupun Y ori lah, ataupun Y lama lah, sama je. So contohlah saya tulis kat sini 5/3 square. Contoh ni yang ori. Kalau yang baru, dia akan suruh cari 5.3.01 square. Macam tu. So macam mana kita nak cari? So untuk cari ni, kita akan buat Y baru. Ni formula cara mudah. Bersamaan Y ori ataupun Y lama tambah dengan perubahan Y. So dapatlah dia punya nilai Y baru tu.
Jadi kat sini untuk bagi subtopik perubahan kecil and penghampiran aplikasi ni, you ingat yang ni, lepas tu yang formula ni, and then you ingat pasal peratusan, then settle. Peratusan yang tadi, which is kalau ada perubahan bagi peratusan X, kita tengok perubahan bagi X over original X darab 100. Kalau perubahan peratus bagi Y, kita akan buat perubahan bagi kecil bagi Y over original Y darab dengan 100. Okay, so ini 4 formula yang kalau you ingat senang lah ini. And then of course lah, kalau soalan kebab you kena faham situasi dululah. Alright, so yang nombor 3 dia kata diberi Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Cari nilai dy dx apabila X sama dengan 2. Okay, so ni adalah soalan yang bahagian pertama. Dy dx apabila X sama dengan 2. Dan seterusnya tentukan nilai hampir bagi 16 per 2.02. Okay, so kita tengok kat sini. Ini adalah dia suruh cari tentukan nilai bagi 16 over 2.02 square. Kalau kita tengok kat sini, yang berubah adalah X. Nampak kan? Which is kat sini, saya zoomkan. Ini X. So, X yang ori, dia suruh kita kira 2. Tak apa, nanti kita tengok. And then, X yang baru, nampak tak ni? Bahagian bawah. So, ni dah jadi, X baru adalah 2.02. Perubahan. Alright, tak apa, kita tengok dulu. So kat sini dia kata cari nilai dy dx apabila X sama dengan 2. So kita buat dy dx dulu. Y sama dengan 16 over X square. So Y sama dengan 16 X negatif 2, naikkan ke atas. Dy over dx sama dengan turunkan ke bawah negatif 2 darab 16 X negatif 2 tolak 1 negatif 3. So, dapat kat sini negatif 2 darab 16 akan dapat negatif 32. Dan saya turunkan balik X ke bawah. Dan soalan dah kata X sama dengan 2. So, saya ganti negatif 32 over 2 kuasa 3. So, dapat kat sini negatif 32 per 2 kuasa 3. So, dapat negatif 4. Okay, so ini adalah part yang pertama, bahagian yang pertama. And then bahagian yang kedua, saya kira sini. So bahagian yang kedua dia kata tentukan nilai hampir bagi 16 over 2.02. So ni Y yang barulah. Punya formula saya tulis Y baru adalah Y ori plus dy. So sekarang ni Y ori kita kena kira. Y ori macam mana kita nak kira? Kita just masukkan nilai lah, which is 16 per, saya tulis bahagian dia company nanti. So Y ori adalah bersamaan 16 per ori tadi 2 square. So kita akan dapat kat sini 16 per, okay, so sini dapat 4. And then dy, so bahagian depan ni kita dah dapat, which is kat sini 4. Tambah dengan untuk cari dy pula. Dy macam tadi kita cari, which is dy over dx adalah bersamaan menghampiri dy over dx. So nak cari dy adalah bersamaan dy over dx darab dengan dx, perubahan dalam x. So kat sini dy over dx, tadi kan kita dah cari dy over dx dia, which is yang ni. Ni dy over dx yang ori. So dy over dx adalah negatif 4. So saya tulis kat sini negatif 4. Darab dengan dx. Perubahan bagi x saya dah kata tadi, iaitu x adalah dari 2 yang kat sini, 2 kepada 2.02. So perubahan bagi x adalah 2 kepada 2.02.
So kat sini perubahan dia adalah 0.02 lah. Ambil 2.02 tolak dengan 2 dapat 0.02. So kat sini 0.02. So darab negatif 4 darab dengan 0.02. So dapat kat sini negatif 0.08. So bila kita dah dapat, kita letaklah kat sini, which is negatif 0.08. So selesaikan je lah. So 4 tambah dengan negatif 0.08, kita akan dapat 3.92. Ini jawapan dia. Alright, so ni jawapan dia. Kalau kamu nak double check, kamu just tekan je lah 16 bahagi dengan 2.02 kuasa 2 untuk check je. So nampak tak dapat 3.921184, lebih kurang lah 3.92 dapat. Okay, so sampai situ saja untuk aplikasi yang keempat, iaitu perubahan kecil. So settle. Allah, ya Allah, sepok tak tahu. So settle. Then nanti kita akan buat soalan aplikasi pula. Ni yang basic. Okay, so sampai situ saja untuk video kali ni. Okay, bye. Assalamualaikum.